belum ni. Ada nombor jalan. Sebelah tu kalau ada mata ni. Tu mata. Mana mata? Yang tu bukan mata, yang tu binatang yang boleh tolak-tolak ni tu. Tu. Tak mata cari tepi ni. Nampak? Tak nampak kan? Ni tepi tu. tu. Mana? Tu 004. Tu bentuk mata ke 04? Bukan dia. Tengok dekat-dekat nombor bawah. 23, 45. Tu mamat tu tulis apa? 20 apa? 57. 57. Ni apa dia yang pecah-pecah ni apa? Oh, yang tu dia. Apa dia tu? Bagus, good. Good. Yo. Oh, dah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kan? Ha? Bila kan? Yang tu dipanggil live. Cuba hang buat babai tengok keluar. Tak. Tak babai sini, tengok sana babai sini. Hang babai. Ni kalau hang nak cakap assalamualaikum Gigi dia dengar. Dia cakap apa ni? Bagi kat Gigi ni baju Gigi, tengok dia pakai Gigi. Dia baju. Nanti dulu. Baju. Hard Rock Cave, Batu Cave. Gigi duk tengok betul Gigi. Oh lambat ni. Dia delay. Babai dia buat cuba babai. Yang ni mana kata hang tengok sana nampak. Ni kira sampai di India lah nampak hang. Assalamualaikum kata Gigi. Tu Gigi dah tengok Gigi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gigi. Mana ada Gigi tu orang lain. Oleh, halo. Okay, come on. Apa tadi yang dia, apa tadi kalau makrifat kan? Dia bezanya tasawuf kan dengan makrifat. Ada yang tak boleh gini. Kita cerita luang-luang lah. Nah. Anda yang tak ngaji ya. Okey, kita cerita luang-luang. Okey ah, kita cerita pada pula dah. Tak tulis elok dah. Dah betul. Okey. Ilmu ni dah kita tahulah pengetahuan lah. Okey. Okey, dia bila dia masuk pengetahuan ni, dia ada lah level dia. Betul tak? Sekolah rendah, sekolah menengah. Okey. Okey, lepas tu dia ada peperiksaan dia. Kalau sekolah rendah ni 3 kali 5 dia darjah 5 bagi periksa apa? Darjah 6. Oh, bukan darjah 5. Dulu penilaian. Tak ada lah. Aku cerita tu bila. Okey, baik. Okey, darjah 6 UPSR. U. Okey. 3 kali 5. SPM. Belajar elok. SPM dekat dah. SPM. Okey, SPM. Okey. Ini pelajaran dia, mata pelajaran. Nak yang depa nak jawab. Yang ni pun mata pelajaran yang depa nak jawab. Apa beza dia antara dua ni? Soalan. Dan jawapan lah. Ya. So, peringkat soalan tu totally different lah dengan soalan ni dengan soalan ni. Faham? Jawapan dia pun lain lah. So, hari ni bab agama dia lain sikit. Dia ada satu peringkat lagi iaitu kenal. Ilmu usul, fiqh, tasawuf. Kita cerita bab ni dulu apa pasal yang ni yang selalu ada, faham? Tak kira. Fardu ain, cantik orang kita. Fardu ain. So, bila dalam yang ni rangkaian ni, kita boleh berbicara, boleh berbincang. Faham? Kita boleh berbincang, boleh bertolak ansur, we can refuting the question, we can. Faham tak? Bab ni telah diajar oleh kita sekalian lama di sekolah-sekolah dan di ni. Yang paling terbaru adalah sebelum akad nikah pula dia bertanya. Maknanya sekolah tu dari 7 tahun sampai 15 umur.
tak tahu. Ada agama tak agama tak tahu. Pasal dalam duit sulit kau nak tanya hari nak kahwin. So lah ni, bab ilmu ni, bab ni lah yang ada macam-macam cerita. Bila main bab tasawuf ni, cerita dia ada dia punya zone pula. X-Files, apa semua zombie ni akan ni. Yang ni dia punya ni zone dia lain pula. Banyak kawasan larangan dia. Pecah masuk pagar, tembak. Jatuh hukum lah apa semua. Ni bukan dia, bukan ni fiqah ni. Amboi. Yang ni bab banyak nak tanya lah, saya tak tahu lagu-lagu ni. Yang ni fiqah. Tak boleh senang-senang nak bangga. Tak boleh ni, tak boleh apa. Ada hukum dan rukun dia. Okey, bab ni kita bertanya kenapa ini dan kenapa ini. Usul pada asal. Okey. Apa abang kata hang ni cakap tak ada usul. Itu dia nak kena usul lah. Nak cakap apa ni betul. Mai kita usul elok. Kupai lah tasawuf rupanya, bukan makrifat. Makrifat ni zon dia lain. Ni kata contoh dia ada jalan lah, jalan. Semua pakai 20 ikut ni, ramai-ramai. Dia ada track dia. Jalan lah, ramai-ramai jalan. Ni keluar ni seorang. Out of nowhere, out of tracks. Okay, I am me. This is myself. This is my way. U, G, F, Y, S. Okay, this is me. So, ini dia. Dia keluar kot ni. Dia pecah pagar. Susah sangat. Yang ni, mereka ni sebab apa tau? Sebab mereka ni duduk ada dalam ni. Dan mereka ni ada konsep sistem law idea. Puak ni. Dia ni keluar seseorang kita ni. Dia punya perjalanan dia lain. Pembawaan dia lain. Tak ada nak apa yang boleh sembang lah. Pasal apa dia bersalahan dengan segala sesuatu. Yang ni level ni tak boleh nak sembang dengan orang fiqah. Dan tak boleh sembang dengan orang tasawuf sekalipun. Tak boleh. Dalam peringkat-peringkat yang ni ustaz ni punya ambil ustaz. Jadi segala ustaz-ustaz ni dia ada dalam cerita dia fiqah, usul tasawuf dalam fiqah, fardu ain, kifayah lah apa semua ni apa macam-macam lah nak buat haji, nak buat tu. Ada ni main sini. Seorang dia. Tak ikut jemaah ni. Boleh dikatakan dia ikut jemaah, tetapi sebab dia one but not alone. And even when he's alone, not lonely. Sebab dalam dunia ada sangkap burung. Dalam sangkap burung ada burung. Dan dalam burung tu ada nyawa dia. Contoh dia macam tu lah. Nak proses dia ni saja. Nak mengenal diri. Macam hati, saya ada hati Fuad lah, Sanubari lah, Nurani lah, ni apalah, macam-macam. Bila nak habis? So, setiap yang dua terterbitnya jua daripada yang satu. So dia ni kalau kata dia tak jemaah pun silap. Dia kata berdiri rokok lah bersama orang-orang yang rokok dengan Quran. Habis kalau kata dalam rumah nak rokok siapa? Kalau siapa? Dia tak tulis lah kecuali dalam rumah. Sebab dia kata aku berserta. Contoh dalam Quran dia sebut aku berserta. Kan? Itu masih lagi peringkat yang ramai yang bercerita. Kalau kita masuk dalam tasawuf nak sampai makrifah tu, dia berserta masih lagi lagu tu lah. Jadi kita bahasa untuk cerita dalam ramai ni lah. Kadang orang tanya mengaji, macam mana lepas aku cerita lagi bab ni, bab tu, bab ni dan bab hadis firman mulut keluar air makrifahnya. Aku cakap dengan ramai. Dengan diri aku tahulah apa dia aku nak letak. Tak? Aku nak letak tang lagu ni terus pun boleh. Mana orang tahu? Tak? Aku nak letak lagu ni boleh. Aku nak letak lagu ni terus boleh. Untuk aku. Nak cakap nak satu atau kosong terus boleh. Untuk aku. Ada benda yang tak boleh share terus.
So, hari ni, bila orang mengaji ilmu tasawuf, peringkat nafsu, pencucian itu, pencucian ni, ada setengah orang kata saya nak buang tu, nafsu saya, tu semua. Peringkat-peringkat yang akhirnya membawa hang kepada keluhan. Allah Ta'ala ni, bila dia letak Inna nafsa la'amratu bisuratin, bila dia letak nafsu itu hanya membawa kamu ke arah peruntuhan nafsu yang macam mana tu kita kena amarah, lawamah, marhamah. Bila kita kena ini, bukan kita boleh buang. Kita tak boleh buang dari situ lah. Kalau dia kata dalam satu ayat tu, qalbu mu'min baitullah. Dan satu ayat lagi, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa hal ni? Beruntunglah orang-orang mukmin, iaitu orang yang khusyuk dan sayang. So, mukmin tu siapa dia? Kalau peringkat tasawuf, dia perlu cakap pasal hamba, pasal nak mencuci, pasal tu, pasal ni, pasal tu. It's okay. Tak boleh lepas kita kenal macam mana pun, kita nak kena balik pada hamba. Ya, you balik pada tasawuf. So, apa yang kamu kenal tadi macam mana pula? That's why I said, there's no turning back. Ini karipap. Karipap. Karipap lah lagu ni lah kira. Okey tak? Okey ya? Karipap. Hampir bagan. Best lah. Hampa tak balik, main Sungai Petani. Main rumah. Balik duit rumah karipap dah tu. Lepas tu hampir Sungai Petani. Relax Sungai Petani. Sejam ham balik main. Takkan karipap tukar jadi tokong. There's no way. Karipap tetap karipap lah. Sebab awak dah kenal karipap. Macam mana kalau awak mengenal Allah? Binasa dia ya awak. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. Bila kata balik pada syariat, syariat tu apa dia? Tarikat, syariat, tarikat, hakikat, makrifat. What is this? This is bunch of knowledge. Pengetahuan. Tapi yang awak kenal tu, karipap lah. Takkan awak balik pada karipap. Karipap. Ini huruf. Karipap. Okey. Ini huruf. Makna dia karipap. Maksud dia macam ni. So, bila awak mengaji sampai makrifah, iaitu mengenal sebenar-benar diri awak, lepas tu balik pada syariat, yang awak kenal tu takkan tak ada lah. Takkan habis lah. Yang kenal tu tak ada. Awak kenal tu bukan idea dengan konsep. Awak kenal tu kewujudan. Wujud. Wujud artinya? Ha? Ada. Anak isap okok. Okok tak ada. Anak isap okok kan. Anak isap okok, ambil okok dalam mulut. Kemarin ni aku jumpa Din. Din bagi tahu kat aku ni Rizal. Din bagi tahu kat aku hantar. Din bagi tahu kat aku. Din bagi tahu aku. Mana letter pun haram pun. Ya. Baru hang guna akal. Pasal benda tak nampak dengan mata. Makrifat ni mengenal. Nyata nampak. Zahir batin ni maksudlah. Nafsiyah salbiah tadi. Bukan kata makni maknaya. Nyata. Bila hang dah tahu, macam mana hang nak wipe away apa yang hang tahu tu? Dia tak ada. Nak mengadakan keberadaan tu, hang kena tiada. Yang dikatakan hang tadi. So, bila hang dah balik pada syariat, macam mana hang buang yang... Macam mana hang punya understanding terhadap tu? Kalau nak sujud sembah pula, sembah siapa? Kena kembalikan. Ada balik yang tak ada masa nak mengenal tadi. Apa main celot ke? I mean, this is serious shit, man. Kalau awak nak mengaji mengenal Tuhan, hampa-hampa ni satu, hampa ini ingat. Aku dah tahu dah habis dah, cukup dah ni. No! Bukan ilmu yang kita cakap ni. Itulah sebab aku tulis peringkat. Tadi kalau awak duduk dekat ilmu, hampir jumpa orang yang ada PhD kan? Atau master. Nak cerita kat dia pasal UPSR apa? Tadi yang sebut. Dia jenam kan? Ha? Takkan dia boleh dengar dia senyum ke? Awak nak bercerita kat saya benda ni.
Awak telefon kata ni, saya penting sangat nak sembang ni. Memang jumpa awak, man. Fucking waste my time, man. Dia nak tahu lebih lagi. Dia harus belajar macam ni. Ni satu, B, campur A, apa. Ni apa nak cerita satu campur tiga. Dia ada semua pelik-pelik dah dia duk pergi. Buat ilmu lah juga. Pengetahuan lah juga. Tapi yang ni boleh buat puih. Tapi kalau yang awak kenal, kena faham baik-baik bila awak mengenal Tuhan. Contohlah bila awak mengenal Tuhan, awak kenal lah Tuhan. Dia bukan duduk dekat ilmu dah. Yang tak kenal tu kau teka-teka duduk saja. Betul ke apa yang kau buat ni? Dia telah. Sebab itu dia tulis, mereka telah mendustakan ayat pertemuan dengan Tuhan mereka. Sebab aku ni duk cakap dalam ni, duk buat live ni, duk cakap lu ni, mungkin ketua polis tengok. Betul tak? Mungkin ahli-ahli jabatan agama duk perhati dah. Yang mana tak suka aku, mungkin haram dia ni pula saya tolak. Faham? Yang mana suka dia pun tunggu tengok. Sebab kita nak menceritakan keberadaan ilmu ni. Pasal selama ni orang tak cerita. Bila satu orang habis 1000, dia betul sesat. Bayangkan 20 tahun akan datang, anak umat Allah. Anak umat Allah sekarang ni. 5 tahun 25. Bila lagi 20 anak dia 25 esok, aku terkejut nak 25 tahun. Sani dah 24 dah. So, makna dia 25 tahun, 20 tahun akan datang, anak dia 25. Tak terkejut dah bila orang cerita pasal makrifah. Ni anak ambil mengaji mana ni? Pergi rumah orang tu buat apa? Oh, dia mengaji ilmu makrifah. Ilmu makrifah? Tak ada dah. Ni orang main rumah ni, duduk lepak lagu hampa ramai-ramai ni, nak dengar ilmu yang bukan diajar di sekolah, yang bukan diajar di masjid dah, yang fiqh, usul tu apa semua. Tak kata ilmu tu salah, tapi adalah juga satu lagi ilmu, mengenal Allah. Pasal Quran dah tulis. Dia punya gang pun tengok Blue Jean, Levi's, Iron Maiden, lah apa semua tu, pakai baju ni, semua dia lagu ni. Sebab dia kata janganlah kamu mempersekutu walau satu pun. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Kalau yang rambut lagu ni, tak kisahlah rambut lagu ni. Yang pakai lagu tu, yang pakai jubah serban ke, songkok ke, tak kisahlah. Pasal kita nak tunjuk bahawa adanya, menerima bahawa Quran mencerita benda tu. Jangan mempersekutukan. So, hari ni nak beritahu itulah. Ilmu makrifah ni bila mengaji, iaitu mengenal diri. Setelah mengenal diri, maka kenallah Allah. Dia tak cakap mengenal konsep dan idea. Dia tak cakap mengenal hukum dan hakam. Dan dia juga tidak bercakap mengenal tentang batal sah haram ni semua. Tapi dia ada satu law dia sini. Mengenal Allah ni. Dia ada satu law dia. Assalamualaikum. First time ya orang dalam rumah bagi salam kat orang masuk. Dan dia terbalik memang macam tu lah. Tidak. Okey. Kalau mengenal Allah ni satu saja law dia yang ada. Jangan menduakan Allah. Tidak. Di antara hang dengan Allah yang ada hanya dua lah. Hang dengan Allah lah. Betul tak? Dan bila mengenal Allah tak ada hang, yang ada hanya Allah. Yun, dalam semayang dia kata apa Yun? Wajah apa? Demi wajah dia. Apa dia? Demi wajah kedua wajah dia. Ini? Demi wajah kedua wajah dia.
Apa dia makna dia? Demi wajahku tu wajah dia. Demi wajahku tu wajah dia. Wajah. Apa kita bercakap ni? Aku tak mahu sebut lah. Bagi orang sebut lah senang. Jadi apa yang kita bercakap? Yang satu lagi Al-Baqarah. Terang-terang ayat dia tulis dalam Quran. Hari ni pun member aku ada post. Nama dia Azil. Aku nak panggil dia. Nama dia Fazil lah. Dia post kat aku. Dalam berita keluar. Bahayanya handphone ni. Al-Quran yang kita download ni ada yang dah telah diselewengkan. Okey. Itu bagi benar ada betul. Memang ada lah. Diselewengkan, orang nak buat bagi kita tak ni, depa nak menyesatkan, nak bagi kita ni kan. Itu walau bagaimana boleh bercuba. Apa yang datang dari luar. Aku main-main ni, Syah tak betul yang awak buat ni Syah. Awak dah mengenal pun awak mesti kena ni kena buat juga, tak buat tak boleh macam ni. Aku mai dari aku bagi kat hang. Sedangkan hang tauhid hang dah melekat dah. Sebab apa? Kalau hang punya pegangan surah Ibrahim ayat 4. Ada siapa boleh baca aku? Bacalah Sat. Yang baru kali tengok aku bersebab. Aku yang hati. Tengok Sat dekat anda. Apa ni mayat rumah hutang tu. Ada mayat kan ni yang baru buat pati. Ni perhati rapat. Okey, surah Ibrahim ayat 4. Wahab baca tak? Ni apa ni dia baca. Wah, TO tak ada. Wah. Kopi. Ibrahim ayat 4. Ibrahim. Ni. Orang dah buka lagi. Yang tu surah Ibrahim 14. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, Okey. agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Okey, sekali lagi maka kuat sikit. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Maka surah ayat 4. Maka Allah apa tahu lagi dah? Menyesatkan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dia kehendaki dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. whatever power out there is powerless without your reflect or reactions. Okay? Orang main cerita macam mana pun kat hang. Hang dah makrifat dah. It powerless. Whatever coming out from out there toward you is powerless. When you know yourself and you know how to react. Hang nak buat apa kalau hang main maki aku, hang ni sesat. Aku relax. Hang kata apa? Hang nak kata. Tapi bila hang kata kat aku, hang ni tak betul ni, sesat ni, tak cukup ni, aku balik aku dah fikir. Macam mana dia ni dia kata kat aku lagu ni? Lari lah aku ni, ada yang tak kena. Mula hancur. Sebab kamulah yang bertanggungjawab atas amalan kamu dan mereka juga tidak bertanggungjawab atas amalan kamu. Mereka tidak dan kamu juga tidak bertanggungjawab atas mereka. Hari ini bila kata Allah yang mampu menyesatkan, hampa buatlah apa sekalipun luang tu. Bagi orang yang mengenal ni, walaupun orang cincang dia, putui 4 karat, orang pukul dia 3 suku nyawa, dia dah kenal Tuhan dia dah. Orang yang bodoh akan berlaku bodoh. Itu saja. Yang pertama kali orang bodoh iaitu orang hukum orang lain sesat. Hang mengaji, hang tak boleh hukum orang lain sesat tu. Hang boleh kata, tak apalah, tak buat apa nak. Mungkin antara hampa, aku pun tak tahu siapa esok akan berpaling dan mula menuding jari kat aku. Aku tak tahu siapa. It can be happens. Tapi itulah sebab tahap pemahaman awak mengaji nak mengenal Allah, bukan mengenal masalah. Dan bila awak mengaji setelah mengenal Allah, balik pada syariat, awak tak faham syariat macam mana masalahnya. Boleh bawa kereta kan kami? Okay. Hampa ada pengalaman ambil lesen kereta kan? Okey. Duduk dalam tu, masa nak bawa kereta tu, hari pertama tu, macam mana hampa punya perempuan?
lagu tu. Nak ni nak kona usah dia kata cukup apa tu. Pernah tak berlaku dalam pos sekarang ni yang lama bawa kereta? Pernah tak Rizal? Sedap-sedap sampai rumah. Ha? I mean, you driving, you drive. Tapi dalam kepala ni duk fikir masalah tu, masalah ni masuk dalam parking semua elok apa semua. Tapi hang tak tumpu kenderaan tu Bambul. Ada setengah orang balik tersengguk-sengguk sampai rumah. So hari ni nak cerita penumpuan tu. Masa dengan driving instructor apa ni yang duk tolong hangpa tu. Ya, daripada ada sebelah tu. Macam mana hangpa punya tumpu? Hari ni adakah hangpa tumpu macam mana hari tu? Because you get used to it. So hari ni nak tanya, diri yang hangpa kenal tu, awak masa mula kenal dulu ya ke hangpa fokus macam tu? Lah ni hangpa tak fokus lah. Sebenarnya kalau duduk dekat cuba fokus, hangpa tak betul. Hangpa kena duduk kat satu tempat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Marilah sembahyang, marilah menuju kejayaan. Assalamualaikum. So, hari ni macam tu. Bila hangpa mengaji, payahlah sedih cakap. Macam jangan tunjuk tangan tu. Aku bukan menteri. Okey, baik. Okey. So sekarang diri ni duduk dalam ni. Macam ni lah design macam ni. Syah macam ni. Ya, sahabat kita semua macam ni. Wahab macam ni. Diri ni. You can see bro. Cannot see ya. Okay. So diri ni, mamat ni, dia kahwin, dia bercerai, dia itu, dia ni, nak lebih nak sewa rumah apa semua lagu ni, nak naik turun jawab mahkamah, nak pergi sana, nak ambil lawyer, nak ambil apa semua lagu ni. Kata okey, biar dia ada raplah dah apa semua, dia pergi mengaji, mengenal diri dia. Nak mengenal diri dia. Bila orang tanya, nak mengenal apa lagi? Hang lagu hang. Takkan mengenal diri muka nampak biru lah, muka nampak. Hang lagu hang lah. Sebelum kenal pun lagu ni. Sampai kenal pun lagu ni. Tapi apa bezanya? Diri ni yang ramai tahu apa dia buat. Yang ramai tahu sebab diri ni seolah-olah diri ni rukun khawli dan rukun fi'li. Popek lagu aku ni dan kelakuan. Diri ni rukun qalbi. Tak siapa tahu apa yang dia ingat, apa yang ni. Dia ni lah, moment to moment, the now and the here. Dia memuji Tuhan dengan tak berhenti-henti. Dialah mukmin. Dialah arif billah yang kita tak kenal. Dialah wastu ambil. Dia tak makan, tak minum, tak tidur. Dialah yang kenal Allah. Dialah yang dia itu. So hari ni, bila diri ni yang semua orang kenal, dia melukis, dia itu, dia ini, dia gaya dia bersembang, gaya dia berjalan, apa semua ni. Sebab yang ni takluk basar, takluk samak, takluk basar. Bukan kita rukun dalam semayang, boleh bawa sampai keluar. Kita khawli pilih kalbi ni sampai keluar. Kadang-kadang bergaduh lelaki bini kan. Abang, you tak faham ke perasaan I? You tak tahu ke hati I? Memang tak tahu. Mana I tahu? Lagi dia makan, tahu, tak tahulah. Start murung baru dia lega. Kalau setakat ni, tahulah. Awak masalah sayang. Khawli. Kita buka keluar daripada rukun semayang. Awak yang pasal apa ni? Kemarin nak keluar pergi kerja tadi, elok. Muka balik ni kemarau 14, pasal apa? Ni dah balik ke 5.30, nak masuk ke 7 lagi. Lepas malam Jumaat dia baru kata. Jadi klaim pula dah. Jadi mencom. Tanya dia, abang saya ada masalah nak cerita. Rukun dia khawli, nak cerita takluk dia apa? Khawli? Sama mendengar sempoi ya. Okey ya, khawli takluk dia sama. Okey. Dia cerita dengar. Fiqli takluk dia basar. Mata dia keluar, ambil dah. Dari ilmu pengetahuan ni kan, ambil mata dia keluar, duk cerita, ambil dah tisu ke kain apa bagi, takkan ambil periuk bagi nah. Tak ada betul lah. Nak buat apa ni abang? Dia tak boleh. Tak kena. So kita
Pasal ilmu tu dia layan. Yang mengetahui ni dia layan. Dia cerita lah tadi kat tempat kerja, saya kena maki dengan bos depan orang ramai bang. Bila dia cerita tadi, kamu jawab, tadi dah habis dah sayang. Lagi dia marah. Tidak. Lagi sayang dengan abang. Pasal apa nak cerita dengan bos tu? Potong. So hari ni, hak ni yang tak boleh campur tu eh. Tapi bila bini kita tu cerita pasal perasaan tu, kalbi. Sebab dia tak mengenal lah. Dia cerita jenis yang jenis keluar semua. Tapi yang mengenal kalau lain. Tak ada kena mengenal, tak makan, tak minum, tak tidur. Dia mengingati Tuhan dengan tanpa putusnya. Kadang orang kata diri yang sebenar, diri itulah nak kenal. Okey baik, saya kenal yang dari buat sendiri. Yang ni saya kenal banyak lah ni. Kerja ni buat ni gaya bercakap apa semua. Kehidupan. Sebelum ada kehidupan, kita kena ada apa? Nak kena ada apa dulu? Yang hidup. Hidup baru ada kehidupan. So, yang hidup ni baru ada. Yang hidup ini, bila ada hidup, baru ada kehidupan. Tidak. Bila masa Adam jadi tu, masih lagi lembaga. Belum lagi hidup. Yang disuruh sujud ke Adam, lembaga Adam tu, masih lagi macam, maaf cakap lah, bahala ke apa, mayat ke apa dia. Yes. Aku nak sebut pasal Riau. Kalau hampa sebut ni, orang tak nampak apa. Tidak. Ada mamat tu boleh kata mana, mamat mana. Tak nampak. Kalau aku, beradab lah dalam balon. 215 daripada tengok. Faham apa orang tahu. Okey baik. Okey sekarang ni, diri Adam ni masih lagi apa tadi sebut? Nak kuat tak apa, dia tak cang. Masih lagi patung. Tapi macam mana dia nak sembah? Sebab dia tak tahu rahsia apa yang masuk. Lepas dia masuk, barulah bangun. Hak masuk tu lah nak tahu. Hak Adam tu duduk dalam ni yang dasar tu. Bila masuk yang hidup tu, barulah ada. Saya nak pergi kerja apa? Saya kerja ni, sapu jalan. Kerja apa? Saya ni kerja ofis ni. Saya kerja ni. Baru ada. Bezanya orang sapu jalan, bezanya orang kerja ofis. Baru ada level, kontis, pahaman. What make you end up with a cleaning in the street? Kan? What make you end up as a pegawai bank? Sadarlah cerita dia. Makan pahaman, pengajian, ilmu itu ini. Tapi yang sepenak-penak mereka tu siapa dia? Dia ni lah yang tak lupa Tuhan. Yang hang dirabak dah. Yang la sola la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang berupaya? Bila dia ni yang berupaya, hang dah kenal lah. Bila dia kata dah mengenal lah, balik pada syariat. Habis syariat lu mana pula? Takkan syariat nak ni. Syariat yang bestnya lah. Islam itu relax, sejahtera. Islam indah. Islam itu bukan setakat hukum menghukum. Islam itu kasih sayang. Islam itu right. Islam itu semua bangsa boleh terima. Faham? Bila di peringkat tasawuf, peringkat masih lagi peringkat berzikir, masih lagi peringkat pencucian, masih lagi peringkat duduk atas gunung, masuk gunung ni apa semua, masih lagi peringkat nak ingat tak? Itu tasawuf. Itu sebab ada yang orang kata saya jumpa Jibril. Oh dalam zikir saya jumpa dia ni, saya jumpa dia ni. Abang kalau saya nak abang kat abang, dalam zikir saya cerita ni abang percaya tak percaya? Cerita. Saya jumpa Nabi Allah Adam. Abang percaya tak percaya? Boleh lah kalau nak cerita. Aku dengar mana? Percaya atas huruf mana lah. Tapi aku tak tengok. Tapi tak apalah cerita. Pihak nak dengar pula. Aku jumpa siapa? Syah, Rizal, nama apa? Harun, ha? Akram, ha? Emi apa lah? Dah, ha? Ha? Sobri? Lama-lama lah nak sebut ni banyak lah ni. Wah, semua pelambak kalau nak sebut. Dia ni kita, buat apa yang buat Allah? Buat apa? Berak kenapa suruh? Okey. Tapi Quran dah cakap dah khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa nak cari yang right? Right no, kita. Hampa duduk tang sini lah yang bercakap. Awak yang right tu main duduk selalu hampa ke? Sedangkan Tuhan kata aku jadikan insan sebaik-baik manusia. Aku jadikan insan itu dengan sebaik-baik kejadian. Nak mengenal Tuhan nak kena jin ke? Nak kenal Tuhan nak kena syekh.
Nak kena Tuhan, nak kena Jibril apa semua tu ke? Bukan kita condemn para malaikat. Tak. Kita tak ni. Tapi kenapa hang nak convince hang kat aku yang hang ni pasal pergi jumpa alam lain tu? Kalau orang bunian mai sini dia nanti balik kat jumpa kawan aku pergi jumpa alam lain tu. Pasal tempat ni apa dia? You nak cakap pasal alam, you nak cakap pasal kejadian. It's a moment of happening. Ini masalah orang-orang hakikat. Bukan orang makrifat. Ini masalah orang tasawuf. Kita dah lalu dulu dah. Tahun 1987 dah berlaku dah kat aku. Benda-benda lagu ni tak mau cerita. 87. Aku telefon ayah pun nak abang. Tak apalah, buang lah yang tu semua lagi. Kat lantai tu. Dia tahu lah. Telefon pakai public. Bukan ada smartphone masa tu. Kalau ada smartphone boleh lah ambil gambar tunjuk. Tapi dia kata aku tak apa. Aku tak piu mau Pak Abu cerita dia tak apa. Itu semua mana ada berkesan daripada kamu. Yang kamu nak ni jangan menduakan Allah Ta'ala. Yang kita nak ngaji ni tak mau menduakan Allah Ta'ala. Kalau dalam semayang pun kita mendua Allah Ta'ala macam mana pula? Tadi Yun abang ada ayat tu. So hari ni kena awasi, faham baik-baik. Kalau awak mengaji makrifah balik kepada syariat bukan hakikat. Syariat awak setelah mengenal lain. Eksperimen, experiencer, semua lain-lain. Masuk sekolah nak jawab SPM ni, duduk macam suasana lain. Cikgu yang main letak surat, main letak paper tu lain. Orang yang nak cek soalan hang komputer ke apa-apa, mereka lain. Nak kursus kahwin ni, duduk kursus kahwin ni tak lupa hati ustaz macam apa ni. Nak kahwin ni pasal apa? Pasal haturan berkehendak cakap habis tak elok cerita apa. Pasal saya berkehendak, sifat Allah Ta'ala tu ada kehendak, bisa berkehendak kan? Sebab saya ni okey, tak kalah terpancutnya ayat mani, anak lelaki kamu nikahkan dia. Itu Nabi Muhammad kata. Hari ni itik pergi belakang acap, sudu pasal anak dah boleh kahwin tak boleh kahwin. Ceramuk ayat Azam ni habis cicak dia pagi pelantin habis. Dan nak kahwin pula dia pun susahkan. Bukan dia pemudahkan, dia pun susahkan. Sedangkan Islam tu permudahkanlah. Satu orang nak masuk Islam. Dia nak kahwin. Lepas tu pergi kursus dia kena bayar. Mai setahun lepas dia kahwin, bercerai. Dia boleh tak pergi ambil duit kat ustaz tu balik? Ha? Why is burn? Makna kata tak menjaminkan kebahagiaan aku, tak menjaminkan yang aku selamat dengan pernikahan aku. Apa nak kursus apa ni? Baik saya nak tanya ustaz. Ustaz mengenal Tuhan ke tak? Ustaz semayang pernah khusyuk dalam tawaduk tak? Kenapa tak permudahkan pernikahan ni? Kenapa nak ambil buat begitu susah? Orang pergi siam Tuhan di negeri Thailand tu lain ke? Ni awak pergi siam Din. Aku susah nak kursus apa. Awak pasal apa? Aku supi kursus 2 hari mana apa? Aku nak bayang. Aku menulis tak boleh baca tak boleh malu kat orang lah. Ada orang yang tak boleh baca. Tapi dah berkehendak. Bini orang lah. Aku tak kelang papai nampak kan. Sangkut Acik Indon lah. Kahwin biar tak apa je tu. Tapi nak pergi kursus kahwin pula. Pula apa. Aku tak boleh menulis, tak boleh baca apa. Tu aku nak buat macam mana? Kalau dia tanya depan orang malu aku. Kalau ditanya, tu macam mana nak buat tu? Menyusahkan aku ni, Pat. Dalam aku pergi Thailand, Pak. Aku pergi Thailand balik nak kena 2,000 lebih. Dan ni aku nak tanya satu. Tuhan di Thailand tu, lain kau dengan Tuhan di sini? Tak. Lepas pasal apa? Sama aja. Ustaz kata, tak. Sama saja. Baik Ustaz, saya kata. Thailand tu negara Islam ke negara kafir? Negara Islam ke Buddha? Ha? Buddha. Sebab siapa kita negara Islam ni Malaysia jadi susah. Something is fishy here. Apa? Kalau Ustaz Datuk Kadiga dulu
Kahwin tak ambil kursus, kenapa lah awak tak mau kursus balik? It's not about angkat nikah. It's about knowledge you talk about. Ya, kami tahu lah soalan-soalan tu semua kami tahu lah. Habis mereka ni ngaji sekolah, mana ustaz? Apa masalah ustaz pula? Kita merengkai ustaz di sekolah darjah 1 sampai umur 15 tahun ni. Apa masalah ustaz tu? Man, I'm telling to you. Bila anakku hilang dalam mahkamah, under custody, ada custody mahkamah syariah, atas 14 orang ahli tertinggi di bawah naungan Agung Raja-Raja Melayu. These people ignore me. So macam mana aku nak tengok mereka ni okey? Bukan semua ahli jabatan agama tak elok. Aku cerita yang 14 orang ni yang bertanggungjawab atas kes aku. Faham? Apa tak boleh tengok jawab agama tak best. Ada member aku kerja tu. Abang Talik milk dia. Accountant dalam tu. Sempoi je aku. Kena nasi dekat nasi asid ni. Sama-sama lepak buat ada bertelaga. So, hari ni nak cerita legalize agama, ilmu mengenal Allah. Legalize, bagi mudah. Tidak susah ni orang nak kena masuk dalam ni. Kalau kata adik-beradik hampa ke lampak mau masuk dalam ni, dia nak buat apa? Mengaji ya, mengaji. Mengaji apa? Dia tahu dia terus sesat. Ni hang nak makan. Hang mengaji apa? Hang mak aku mengenal Allah. Tengok langit, tengok bumi. Sudahlah. Dia cakap tak tu saja. Kita cakap nak mengaji sifat 20, nak mengenal Tuhan. Tu suruh pi. Orang nak kata sesat ampi. Esok orang nampak aku nak kena jawab. Tapi 20 tahun akan datang. Pergi mana ni? Hang dengar tapi umur tu kerang kan. Dah saya pergi mengaji ilmu makrifah apa dengan ilmu tasawuf. Bagus. Pasal dah transparent. Ilmu ni dah keluar. Orang tak boleh kata sesat. Sebab apa? Kita ni orang duk payung ni tak ingatnya orang duk tuduh aku sesat, tapi aku tetap cakap 20 tahun akan datang anak cucu hampa insya-Allah. Kenapa aku nak mampu juga, aku nak mati juga dia. Tapi at least this is macam ustaz Wan Nizam, dia pergi angkut dalam masjid. Dia tiba sama lagu tibai. Orang boleh terima lagu tu, tak apalah crowd dia ikut tu. Ni macam apa dengan Blue Jean dengan raga kau semua ni, dia. Macam ni lah. Apa pergi mengaji apa, pakai dengan seluar jean, baju madam, baju ni apa semua pakai. Dah kan dia yang duk sembang pun tengok serabut bulu dia. Jadi kenal lah, connected to connection lah. Dia pakai baju teluk belanga kan. Pakai baju teluk belanga. Pergi tengok ni apa ni Metallica duk tengah goyang. Hang boleh orang tengok ni nak main mana? Nak tengok konsert apa ni? Dah ni apa ni? Zapin Johor ni. Dah lu sana tu, bukan sini. Kan? Ini semua pakai hitam tu. Masyaallah. Tak start lagi dah mengamuk ah. Dan naik zouk dah. Tidak. Dia masuk dengan melok parti dah ni silap pentas cik. Pentas cik Zapin Johor punya ni ujung. Baru lagi anak ni setu macam anak Ayun. So hari ni kita nak memperkenalkan bahawa majlis tu ada yang berbeza. Awak orang fiqh, alhamdulillah. Rabbil alamin. Duduklah hampa dengan ustaz-ustaz yang mengajar ilmu fiqh. Sebab ilmu makrifah ni jangan memandang pada zahir. Musa. Tadi aku sidak tulis kalamullah lah. Musa kalimullah. Saya sebut kalimu tu mampu. Dia kat Musa tu mana dia pergi? Okey Musa. Mulut. Bla 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 kalimullah. Tapi bila dia jumpa Nabi Allah Hizir untuk mengaji, dia minta Allah pertemukanlah aku dengan hamba soleh dalam Quran. Hamba soleh. Okey? Apa yang jumpa Mamat tu kata dia minta dua ya, apa dia? Diam. Lihat dan diam. Okey, cantik. So, faham balik. Kalau takluk dia takluk apa? Rukun apa? Dalam yang sebut tadi tu rukun apa? Pusing balik. Khawli, fiqli. Sebab lihat dan diam. Khawli, diam. Pasal dia soalan diam. Takluk dia sini. Fiqli, mata. Be careful. It doesn't work on that one. You see or not? Sebab qalbi, ilmu. Aku nak bagi ilmu ni yang sini ni. Jangan tanya apa aku buat.
Tak pecah, tak lari, Khawli pilih akal lebih. Itu sebab orang sebelah jangan sebab 20. Kita boleh hurai apa ikut tu. Yang anak mengaji dengan aku ni, Khawli yang tolak, Fili yang tolak. Sebab aku nak ajak hang ni mengenal, iaitu erti tahu. Hang kena tahu siapa aku ni. Hang baru kalamullah. Masih lagi berbicara. Kalimullah dia baru sebut. Masih lagi bicara. Masih lagi bertutur kata. Masih lagi berkata-kata. Yang ada orang diam sudah. Aku nak buat apa, tengok cukup. Itu tahap tu dia ajak. Tikam budak pecah perahu. Whatever reason. Whatever any mean. So, aku baru rambut red long ni yang pada bersama Ayasam. Tapi tak apalah. Sebab apa? Sebab yang main ni adalah yang setuju dengan rambut aku lah. Tak kisah lah. Aku pun tak kata apa rambut apa. Betul tak? Kalau Tuhan tu kesalahan awak, rambut pendek semua kan. Dia korang tu kan. Tapi tak ada apa sebab kita kata masing-masing adalah masing-masing. Tapi yang steady. So, balik pada ni. Bila di Musa nak mengaji, iaitu bab dengan hamba soleh ni. Bila dengan hamba soleh ni, dia kata, kamu lihat dan diam. Dan sebelum tu dia ada agak arguments. Dia kata, kamu mana boleh kamu mengikutiku kerana kamu tidak mampu bersabar. Bukan dia kata kerana kamu tak ada ilmu. Dia cakap itu dulu. Lepas tu Musa kata, ya aku boleh bersabar, percayalah apa semua. Dia kata, no. Bagaimanakah kamu mampu bersabar sedangkan kamu tidak memahami ilmu yang menyeliputi. That's it. La mawjudin illallah. Sebab masalah dia, kita dah duduk di track Khawli dengan Fi'li semata-mata. Terlalu lama. Lama sangat. Itu sebabnya bila kita masuk rukun qalbi, Fi'li ni berserta dah. Tapi dia tak ada berukun lah. Itu sebab ada hadis sahih katakan sesungguhnya semayang-mayang orang makrifah ni tidak berrokok dan bersujud. Ujang kartunis tu. Biasa forward kat aku hadis tu. Ujang. Dia kata aku lepas tu lah sebab ramai orang tak faham susah nah ni hadis sahih ni dia baik. Member lah baik Ujang tu baik. So sekarang ni masalah yang kita ni nak bersembang ni hari ni, kalau awak nak mengenal Allah, yang perlu ada bukan ilmu yang tinggi yang perlu awak bawa. Sebab kau nak cakap pasal ilmu yang tinggi ni, puak Yahudi, puak Nasrani, mereka lagi kencang. Handphone ni saya buat. Kalau kita nak pergi tauhid tu lah. Ni kita nak cakap benda yang luar ni. Mereka lagi dahsyat-dahsyat. Mereka lagi kau-kau. Tapi masalah dia, kita boleh potong mereka ni dengan satu lagi ilmu, iaitu mengenal. Sampai mereka banyak masalah. Aku duk jumpa padri-padri, Buddha-Buddha yang besar. Aku masuk relax dengan mereka. Dan mereka setuju dengan Islam. Setuju dulu. Setuju, selesa. Automatically jatuh cinta. Sayang, saya tak suka tahu you pakai baju luar ni. Habis. Dia dah beli seronok-seronok buat balik kan. Cantik dia rasa lega dapat nak tunjuk kawan-kawan dia. Tak pakai depan. Macam apa. Habis. Tak selesa lah dia. Bila tak selesa, cinta tu cracking lah. Berapa banyak isteri yang berperasaan dalam diam nak bercerai dengan lelaki. Pasal perangai lelaki. Dia tanya aku, what love is? Tanya aku, Jerman, kalangan Mak Saleh tanya aku, it's a comfortable energy. That's all. Kalau you having shit, you feel good. It is part of love. Kalau orang duduk sebelah orang yang menikah sekalipun, hati duduk membara terbakang ni. Yelah, belum nikah lain, nikah mai 3 tahun, keluar anak cuai 2 orang, buat perangai sikit-sikit, bebai sikit-sikit, nak marah sikit-sikit, nak marah. Kan? Tak? Tak comfortable lah. Begitulah juga hang dengan Allah Ta'ala. Tuhan bercakap, datanglah kepada aku, wahai nafsu mutmainnah, wahai hati yang tenang.
Ni dia menangis, ya Allah, ya Allah, ampunlah aku, ya Allah, ya Allah, macam mana? Dia kata, tidak, aku terima hati yang bercampur aduk. Kristian, mula-mula menangis kat Jesus, menangis sakit last sekali. Haleluya, menangis semua. Kristian dalam church. Hampilah hari Ahad. Di Bremen pun menari, menyanyi laut. So, kita akan campur aduk. Dia minta satu ya, datanglah kepada aku hati yang tenang. Siapa yang tenang? Pak, saya nak tenang tak boleh. Pasal saya tak boleh mengaji, mengenal dah, tenang tak boleh ke? Baik. Tak boleh, apa siapa? Aku pun cerai dengan Mak. Anak aku ni naik court. Lawyer dia lagi scam pada aku. Aku lawyer, aku macam nak jawab, tak jawab. Ya, habis mengaji lagu ni, aku nak sembang. Susah dalam mahkamah. Aku bab hang mengaji lagu ni. Aku sendiri tak faham. Dia pun tuduh hang sesat dalam mahkamah. Macam mana aku nak bela? Tak apalah, yang ni bagi saya jawab. Tak boleh, pasal aku wakil hang. Nak jawab macam mana hang tak mengaji? Hang buat surat, menyurat apa semua tu sudahlah. Aku jawab bab pengajian ni. Kalau Tuhan kata, datanglah padaku hati yang tenang. Habislah. Siapa hati yang tenang tu? Hang ada masalah dunia ni banyak, berhutang, bankrupt, itu, ini, semua ada. Mana hati yang tenang tu, mana dia? Kenallah yang dikata mukmin tu. Yang dikatakan khusyuk dalam semayangnya, surah Mukminun ayat 1 ayat 2. Kenal diri yang tenang tu. And you akan maklumi. Faham tak? Yang sebenar-benar ni tak ada apa dah, kosong sebenarnya. Tapi dah nak cerita pasal kena masuk balik dah peringkat-peringkat. Kalau dah kenal yang sebenar-benar kenal tu, law and system, procedure, idea, all this concept, fuck it. Sebab tahu dah. Tapi bila nak sembang dalam yang ramai ni, aku kenal lah sembang bersusun. Tak, ada satu abang ni, tarik aku pergi tepi. Masa aku pergi buat dengan dia ni, aku pergi meniaga buku. Tak nak pergi beli nasi daging. Tak abang tu ikut belakang aku, duduk kali tengok dia. Memang dia kata, tarik tangan aku dulu, kau tak buat abang ni, siapa? Dia kata, dah, saya kenal lepas, tak kenal saya nak kena pegang lepas. Aku tak tahu siapa abang, macam polis tak balai aku tak. Leceh orang tak tengok ni. Dah, saya nak beritahu kat abang, kat lepas saya nak tanya satu benda ni. Ni dia peluk tangan aku ni. Ya, apa dia abang? Saya ni dah mengenal. Abang pun dah mengenal. Tapi dalam abang punya duduk sembang ni, saya nampak kadang-kadang abang belum lagi mengenal dia kata. Dalam abang punya sembang dalam YouTube dengan Facebook live ni. Baik. Yang abang kata benar-benar mengenal ni macam mana? Dia macam ni. Betul ya abang dia? Betul ya? Kenapa lupa aku betul ya? Cakap lupa. Yang saya sembang tu untuk yang umum. Hak saya ni lagu tu lah. Faham? Sudah dah kenal kan? So kita nak main permainan tu. Jadi bila kita kenal diri yang sebenar diri tu, yang dikatakan pada guru-guru tasawuf dulu, barang siapa mengenal dirinya telah diharam baginya api neraka. Ni question mark lah ni, diri mana yang diharam di neraka? Baju ni, dengan baju ni, katalah diri makni zahir. Sifat makni tahu kan? Tahu? Tahu tak? Tak tahu, okey cantik. Sifat ni lah, dia makni. Okey, kata lengan baju, lengan tangan aku ni mak noya. Lepas ni kata dia ikut tak baju tu? Ikut tak? So nak tahu diri makni ni ikut diri siapa? Yang luar ni, bukan kata lengan baju ni. Dah lampak dah ikut tangan. Kalau diri makni ni, sebenarnya dia ikut siapa? Mak noya. Apa kerja mak noya ni kita nak tanya? Kalau patung, nak pergi pakai baju, nak patung supermarket. Tak, betul-betul ambil petang. Saya satu pergi patung buat betul-betul ambil petang. Tapi dia mak ni dia duk ingat apa, dia duk puji-puji apa, dan dia tu siapa. Tu sebab nak letakkan ijazah nak mengenal ni. Ada lagi lah. Kalau you talking tu, kalau guru lain pun talking, pasal kita tak sakit lah siapa yang bagi kita faham. Sebab dalam surah
adalah terjadi orang tak setuju adik aku ni mengajar. Ada yang kata muda lagi, ada kata tak ada toilet. Sebab ada orang kata yang mursyid ni duduk tanu, duduk tani, duduk tani. Faham tak? Sebab masalah ni abang, sebab dia tak kenal lah dia ni siapa dia. Yang ditalkin ni siapa? Masih ada lagi pula bertempat. Ha. Jadi benda ni hari ni Tuhan kata dalam surah Al-Baqarah ayat 42, dalam surah Ali Imran ayat 70, dia bagi tahu dah mengapakah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Dia boleh betul pula. Tanda soalan. Makna kita perlu jawab. Takkan Allah tanya tak jawab? Surah Ali Imran, dia ada tanya, kenapakah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Kita kena jawab lah kalau kita tahu. So hari ini nak bagi tahu guru merata-rata ada di Malaysia. Kalau hang mengaji, hang mengetahui, hang mengenal diri hang sendiri, takkan anak hang tak boleh beritahu? Kalau hampa ingat hampa mengaji ni, yang ada ramai-ramai ni, hampa tak boleh buka kat anak hampa sendiri ni. Hanya Allah yang beri petunjuk dan hanya Allah lah yang menyesatkan. So, tepuk dada tanya selera. Hampa jangan duk berangan. Hampa kenal siapa? Anak yang patut diajar bab mengenal Tuhan, awak menyesatkan mereka dengan gadget. Awak bagi knowledge dunia. So, hampa mengenal siapa ni? Siapa yang bertanggungjawab? Nampak tak? So, di sinilah sebabnya aku pulun Aminah Azali. Masa umur mereka, masa jalur-jalur manik-manik otak mereka tu masih lagi pure. Belum di-corrupt dengan dunia. Main umur 4 tahun, mereka start di-corrupt lah. So, itu sebabnya tanggungjawab tu tanggungjawab Allah itu sendiri. Jangan lepas tangan. Sebab nak mengenal Allah, kena kenal diri. Faham balik. Yang tak mengenal, I'm sorry, but yang mengenal ni faham balik mana mauduk aku pergi tu. Jangan nak buah kepala iblis, jangan nak buah kepala Allah. Sebab dia bagi tahu nak mengenal Allah, kena kenal diri. Faham tak? So, ada ramai tanya aku, lepas macam mana nak ajak anak, saya ada anak kan, saya nak anak bagi anak saya lagu Azali Aminah, saya tak boleh, memang tak boleh. Sebab anak saya lah. Kau nak bagi jadi lagu tu, maksud dia dari sudut mana? Saja aku tanyalah. Dari sudut ilmu pengetahuan. Baik, dari ilmu pengetahuan, awak tahu tak? Awak kenal tak Tuhan? Saya tak kenal. Aku nak ajak anak aku mengenal Allah. Hang pergi mengaji dulu. Bila Tuhan kata bertanggungjawab bagi ibu dan bapa untuk anak tu. Anak itu seolah seperti kain yang putih. Ibu bapa yang merwarnakan. But, macam mana nak ajak anak? Nak ajak mengenal Allah? Saya hantarlah saya hantarlah ni apa tu taska apa tak apa? Ha? Kindergarten apa orang panggil Islamnya ni apa semua ni? Ha? Pastilah. Apa semualah tak kisahlah. Saya ajak anak saya dah. But dia cakap kamu yang bertanggungjawab. How can you deny that? Susah lagu tu buat ni. Tak susah. Pasal awak tak mau mengenal Allah. Masalah dia hari ni is a very, very turning point tu. Awak tak mau mengenal Allah. Bila awak mengenal Allah, anak awak main protes awak macam mana, awak boleh jawab lah kat dia. Sebab dia tulis, Allah itu menyesatkan dan Allah itu beri petunjuk. Dan dia bagi tahu kat Muhammad sendiri dalam surah Yunus ayat 99. Cikgu boleh tolong tengok saya? Lengah mulut lah cakap ni, ayat sikit lah. Weh, roti tu balon lah, tunggu apa lagi duk piak? Rizal, bakmi Rizal. You gotta get serious with it. Ada Rizal?
Terus aku duduk ada di sini lagi dalam rumah ni. Entah aku berhenti menulis. Faham tak? Aku nak buat buku My Name is Muhammad tu, aku berhenti pasal apa ramai sangat ni. Aku terpaksa. Bukan terpaksa bercakap, memang untuk hampa lah. Sembang. Esok aku balik Jerman. At least aku puas hati, aku dah sembang hampa. Dan bukanlah tanggungjawabmu, wahai Muhammad, menjadikan seluruh umat manusia beriman. Jika Tuhanmu menghendaki nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Okey, bukanlah awal sekali. Kuat sikit. Bukanlah tanggungjawabmu, wahai Muhammad, Ya. menjadikan seluruh umat manusia beriman. You see, dia cakap dengan Muhammad. Jika Tuhanmu menghendaki nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Baik, kalau kata Muhammad tu dia dah meninggal umur dia 63. Ya. Habis dia kata rahmat Muhammad itu adalah untuk segenap umat manusia. So, sebelum Muhammad lahir dah ada Nabi lain mengucap atas Muhammad. Syahadah. Muhammad pun syahadah. So hari ni kita nak cakap ni. Tuhan kata dia kalau nak pilih yang tak boleh buat apa memang. So hari ni kita pergi balik. Usul balik. Usul. Siapa? Mana dia? Yang kata Allah tu mana dia? Yang kata sesat ni adalah yang mengingganti selain daripada Allah. Okay? Nak mengenal Allah, kenal diri. Faham tak baik? This is very slippery tracks. So kalau Allah kata hanya kamulah yang boleh anak kamu. Seolah seperti kain putih, ibu bapa dia lah mencorokkan. Tapi dia tulis dalam tu, bukan tanggungjawab kamulah Muhammad. Akulah nak buat semua orang beriman. So, kita cari aku tadi tu. Nampak Syah kat mana api ni? Ha? So Syah kena start dah sembang anak benda ni. Bukan Syah. Pasal dia tulis, mari menuju ke arah kejayaan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey? Nampak tak tauhid tu ke mana? Setelah Syah kenal. So dengan tauhid yang kenal tu lah bawa ke arah mengenal. So kalau kata anak tu dah 15, akhir balik. Dalam bahasa lain, yang faham tu faham. Ada senyum. Okey. Rizal, 15. And you baru nak cakap dengan dia kata, Mama mengaji lama, maju dengan Mama ni tak terlambat dah lah. Dia patut 4 tahun. Terima kasih Wahab, terima kasih banyak Wahab. Allah Ta'ala sajalah yang paling kuliah. Baru nak abang, berapa kali ya buat. Okey. So, 4 tahun. Demi Allah dan Rasul, aku marah anak aku Aminah, aku marah anak aku Azali. Daripada 3.5 tahun umur, aku marah mereka, kadang-kadang aku guna tangan sikit, pukul, bukan belasah. Main mereka umur 4 tahun, aku buat, tapi aku berhenti 4 tahun 2 bulan atau 4 tahun 3 bulan. Sebab mereka akan start ingat apa yang buat. Hari ni kita anak umur 15 pun kita gaduh. So kalau orang start daripada umur 4 tahun ni, ajak anak mengenal Allah atau bagi tahu Allah tu ada kat mana. Allah tu macam mana. Allah tu berserta di sudut mana. Yang dikatakan Muhammad ni apa? Sembang dengan dia. Pasal awaludin ma'rifatullah. Apa ajak anak untuk beragama? Apa pergi ajak apa? Fiqh. Piantak dia apa tadi apa sebut? Ya, tak salah lah maksud aku. Saat ni orang ni marah aku pula. Tapi kalau puak yang mengajak tu pun di sana, kenalah ajak mengenal Allah. Kena mengajak mengenal Allah. Sebab hampa biasa sibuk aja. Kami mana nak ada masa apa. Barang mahal lah, kereta minyak lah tu lah apa semua. Bini aku duduk rumah aku je seorang, tak boleh. Tak boleh. Mana boleh kata duduk di Malaysia lalan nak makan bagi dong Bangla. Bangla lain lah mereka makan Maggi, mereka simpan nak balik beli lembu dengan tanah di tempat mereka. Kawan aku 10 tahun balik beli lembu dengan tanah. Kita takkan nak makan Maggi duduk Malaysia. Tak salah lah makan Maggi, tapi awak ni berkeluarga. Awak nak rasa best lah lagu macam kroni-kroni atau macam teri. So, maksud aku, dua lelaki bini kena kerja. Anak pagi piantak dah di tempat tu. Sehari petang orang lain ambil jaga pula ke apa.
Amai kat pukul 5, pukul 6 baru mak balik kerja letih. Dah ni nak bagi anak, mak nak relax bagi anak game nah main nyonyet main. At least anak aku generation Z dia kena tahu benda ni kononnya. Okey. So hari ni dia sebab alasan macam tu. Masalah dia masa hampa muda belum kahwin, hampa tak mengaji benda ni. You nak ajak sebab 20, you nak ajak usul takhid, you nak ajak apa ni alam roh, alam nur, you nak mengajak pecah minda, you nak cakap macam-macam. Adakah masih mengambil masa setahun Yun? Kadang-kadang ambil masa berapa lama untuk tu orang Yun? Honestly. 4-5 jam saja nak urem benda ni. Pasal apa hamba tak mai? Pasal apa hamba tak mau hantar anak hamba mai? Muda-muda. Dah hampa dah kahwin, lepas tu hampa trap dengan situation, lepas tu nak ajak anak pula pergi hantar apa? Bak fiqah semata-mata. So you continue the stupidity. You continue the kelaziman. You bawa agama nenek moyang. That's the way it is. And that is. And then bila mai satu orang macam Mek Lepat ni, Mek Lepat cakap, mana pula ni agama apa pula? Boleh bubur Rastafari tu kan. Babi ni budak ni. Taklah, tak elok lah kata orang babi. Tapi kat dia tu kata babi lah. Pasal apa dia kata ada kalanya kamu lebih rendah daripada haiwan. Macam mana hang boleh hukum orang hang menyondoi tak tentu hala. Padahal orang cakap ilmu mana Allah ni hang selewengkan jadi ajaran sesat. What the F is going on? And orang bersetuju apa ramai. Aku keep perform. Sebab aku keep perform tu lah. Yang ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 lagu tu. Ramai lah ni. Tapi kalau aku kesal lu receh lah. Orang dah tuduh aku sesat. Keluar viral ni mana aku nak tak muka. Paper pernah tuduh aku sesat. TV pernah tuduh aku sesat. Hari ni viral dalam Facebook pula. So fucking what? You say what you want to say. According your understanding. I don't give a fuck. As long as I accept myself. As long as I love myself. As long as I know what I want, I know who am I know what I want. Everything, someone else, something else. Somebody else, something else. Betul tak? Begitulah juga dengan hampa. You are yourself. Aku ni bukan nak bagi community. Aku ni bukan nak bagi you ni hampa punya chef. Bukan. Aku protes dia. Aku orang pertama akan protes Yun. Kalau Yun mengajar ilmu selain daripada mengenal Allah. Dan ramai ni member-member aku yang lama ni, yang baik-baik ni, jadi tak setuju sebab aku setuju adik aku mengajar. Pecah hati ni. Punya sayang kat mereka. Pasal apa tentang kalau adik aku nak ajar benda yang baik. Tak, guru yang diangkat yang ni. Ya itu yang diangkat. Yang Allah nak angkat. Apabila kamu, dia boleh, aku balik aku duduk sana, dia dengar dia cerita macam mana, aku duduk relax, tengok. Aku nampak tak ada satu pun yang tak bagus. Kenapa hampa menentang? Tuhan kata, janganlah kamu sembunyikan kebenaran. Yang hak tu padahal kamu mengetahui. So what is going on? Pasal itulah. Balik pada tasawuf. Balik pada usul. Balik pada fiqah. Apa jadi? Hukum. Hukum. Ada member aku, mereka berhimpun jumpa aku, mereka kata apa? Lepas, hang percaya Yun, no? Yun boleh mengajar. Aku tengok muka dia, masa tu ramai kat Central Market. Ada 5 orang tu. Aku tengok muka dia, aku tanya, kawan baik dulu lah. Aku tanya, Yun, aku setuju. Sekali kita tengok, Yun tu. Aku tanya, yes. Aku rasa nak cakap ni, hang mai sini rumah aku, Yun mai duduk tak ni. Dan ni ada satu orang baru, hang buka saat aku nak tengok. Dah hang mengaji dengan Pak Abu, hang mengaji dengan ayah. Yang mengaji lagi dengan orang lain, apa yang hang nak? Sampai tak boleh nak mengajar. Kita kalau mengaji dengan satu guru, orang lain boleh faham, cukup dah setakat tu. Yang kita nak cari lagi, merengkai guru lain. Makna yang ni, tak boleh faham lah. Aku tu, hakim tu, Osman Ibrahim kau, Ibrahim Osman, aku tak ingat dah nama dia, tu balik tu lah. Bolehkah awak jaga anak awak ni? Kes aku dulu.
awak ni kerja sebagai pelukis berjalan lah. Macam pun nak angkat nak pagi cop lah. Aku kata kat dia, dalam sekolah ada pelajaran lukisan, sains, ilmu matematik. Adalah orang jadi banker, adalah orang jadi doktor, apa whatever. Ni aku ni jadi pelukis. Tapi apa buat pelajaran seni lukis? So you see, double standard. According knowledge. Yang tu masalah dia hari ni. So yang kita nak cerita ni sekarang ni, simple saja. Kalau awak ngaji ilmu mengenal Allah, awak nak mengajar orang pun ilmu mengenal Allah lah. Tengok, setuju tak? Pasal apa nak tentang dia? Hang duk mana? Baik pula. Batu Peranggi, Gelugong, balik pulau, okey ya? Satu Penang tapi different place, okey? Ha? Batu Kurau. Teping. Halo Sang. Ha? Sungai Petani. Matampo. Bagalbai. Kulim. Okey. Kulim. Okay, you see how many different place. Dia bukan jadi bercanggah. Dia jadi bercambah. Apa masalah dia ni? Mai dah hijau ni. Taiping, ada Lustak, ada apa semua ni. Kalau hampa semua faham. Semua faham. You nak bagi, you bukan guru hampa. Dia jadi sahabat hampa. Sebab guru hampa tu dia hampa sendiri. So hari ni aku nak tanya hampa. Mudah tak orang duk Batu Peranggi? Mudah tak orang duk Gelugong? Mudah tak orang duk Taiping? Mudah tak orang duk Alustang? Mudah tak orang duk Sungai Petani? Kalau nak cari ilmu mengenal Allah. Mudahlah. Itu saja. Hari ni tak guru nu lagi bagus pada sini. Pasal apa? Dia ajak apa yang bagus tu? Dia ajak mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah. Dah kenal Allah, binasa diri. Bagus itu siapa dia? Yang bagus itu siapa dia? Bila dia yang dah tak ada. Habis macam mana boleh kata Yun tu Yun? Habis semua boleh sembang ilmu ni. Biarlah. Betul ya? Ampalah sebab ilmu ni tertutup. Ampalah punya perangai attitude ni buat ilmu ni jadi mana ilmu ngaji apa? Apalah buat jadi ilmu ni jadi susah. Attitude macam tu. Siapa orang mau panggil pi lah cakap elok. Takut apa? Oh, tak baru punya pi. Cakaplah Ustaz, saya nak cakap dengan Ustaz. Nak cakap buat apa Ustaz? Ustaz nak tanya, saya tak semayang lah ni. Saya nak cerita buat semayang dengan Ustaz. Mai, kita bersoal jawab. Ustaz membuat subuh tadi kan? Mai, saya nak cerita. Boleh bantu saya? Lah, saya cium tangan Ustaz. Saya ngaji. Kalau Ustaz tak buat sudah apa? Ada surah yang beritahu. Fawailul lil dan surah banyak surah nak sebut. Sebut kali lah. Why worry? Kalau kamu berasa kamu betul. So yang ada dalam ni adalah bertanggungjawab. Pasal kita mengaji jalan Rasul. Bila mengaji jalan Rasul itu, jalan Muhammad, iaitu jalan menyampaikan. Pasal ada grup yang menentang, yang tak puas hati. So aku tak mahu yang duduk dalam bumbung ni ada penyakit hati. Surah Al-Baqarah ayat 10. Dia bagi nasihat dah. So kita tak mahu macam tu. Kita nak sayang semua. Hang kalau ada anak, hang boleh bagi faham anak hang. Hang mengetahui jalan. Umur 8, umur 4 tahun. Bercerita bab usul dengan anak. Bab umur dia masuk, umur dia 5, 6 tahun. Masuk bab tasawuf sikit. Dalam 5 tahun tu, tengok Azali duk cakap macam mana. Punya kaita tu pun. Kaita tu berhenti bateri habis. Papa, dia panggil aku punya kuat. Aku rekod kuat. Kaita ni kalau yang ni tak jalan, ni tak jalan. Ni. Macam Allah. Kalau Allah tak ada, kita tak hidup. Wa huwa ma'akum fa aina ma kuntum, dia kata. That's it. Bagi aku, okey. Esok bila dia main bab ni, bila Azali dengan Aminah akan main. Aku tunggu bab tu akan sampai. Iaitu bab. Aku tunggu bab tu. Aku sedang menunggu bab tu. Iaitu bab bila dia pemain bab ni esok, barulah aku baca balik kepada fiqh. Nak bagi tahu keberadaan kenapa adanya fiqh.
Pasal apa aku dipecah kalau Muhammad tunjuk cara tu mak Palfiga. Hari ni kita ajak anak kita bab-bab tu. Anak baru umur 1 tahun, kita dah bagi pakai tudung labuh dah. Apa masalah kita yang sebenarnya ni? Ajaklah anak tu buat Islam dulu. Awak bagi pakaian Islam dah pada hai. Anak tu tak kerti mengucap lagi baru beranak, awak dah bubuh dalam kertas tu Islam. Ni Yul, main. Anak kita ni tak boleh mengucap lagi, kecil lagi beranak, pergi jauh agama, pergi ni daftar Islam. Okeylah, tak ni orang tentang, habis aku nak buat apa? Hindu. Tak, maksud aku faham baik-baik lah, mudahnya Islam kita buat. Pasal kita tak ajak dah Islam. Kita ajak apa tau? Pakaian orang Arab. Itu saja. Kecil-kecil kita dah perangkap anak buat tu. Habis tu soal pergi pakai tudung. No, I'm just saying a little bit than that. Masuk dalam sikit. Sebab kalau kita sayang anak, kita bagi ilmu mengenal Allah kat anak kita. Tengok tadi yang dia tu telefon, macam mana susahnya nak terang. Bawa anak kita waktu umur 4 tahun mengaji ilmu mengenal Allah. Sebelum tu kita bawa ilmu dia bab sifat 20, kita bagi dia faham, bagi dia dengar lagu Raihan, bagi dia apai siap-siap lagu tu. Dia boleh menyanyi lagu sifat 20 dulu pun bagus dah. Bagus dah. Baru tanya dia wujud ni apa, basar, buka 7 sifat makni dulu, tak payah pergi tinggi-tinggi. Ni anak main 5 tahun dah tahu dah 7 sifat makni ni apa. Anak umur 5 tahun wajib tahu benda tu lah. Ada kat mana 7 sifat makni? Kalau awak boleh ajak benda tu, awak sukses. Kalau tidak, you are poison them dengan education yang tak apa-apa. Esok baru abang nak main worry bila dia main 15. Awak lah anak aku payah nak cakap, tak faham juga, pergilah belajar luak nu lah, balik rumah lagu tu. Silap dia kat kita, bukan kat orang lain. Pandai bercakap, Allah yang menyesatkan, Allah yang boleh tunjuk. Mana Allah? Itu sebab, kalau nak cakap, kami tak ada masa, Pak Ui nak ajak. Empa duk fikir tak ada masa ni pun nak mengaji ilmu apa? Hak 25 tahun tu. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina tahun bila dia cakap. Nak kena pergi negeri Cina baru nak belajar kan. Berapa tahun tu nak kena travel pakai kapal macam tu, mana ada kereta terbang. Terus nak sampai luas perjalanan. Jauh ni luas pandangan, jauh perjalanan, luas pandangan, berbanyaklah pengalaman. Ilmu semata-mata. Tapi lah duduk sini yang boleh Google apa saja di Cina tu. Tak happy. Mana alamat? Cina. Oh, Songgal Soleh. Okey, tolong tulis lah. Nak tulis Google Earth. Oh, ni mana tu rumah? Ni rumah saya. You see. Yang Paul kata tak ada masa nak mengaji ilmu mengenal Allah ni, dia bukan lama mana. Ada satu mamat tu main dari Johor, main duduk sini dari pagi sampai malam. Subuh kena talqin. Lalu dia kata, lepas nampak habis. The turning point tu, hampa tak jumpa. Mengacau. Marah sangat kat dia, siapa? Aku marah kat dia untuk kemarin nak haram dia pelak dia. Hantar dia buat apa kat aku? Kemarin dulu dia buat. Bercerita keadaan dan suasana yang marah tu sebenarnya. Kata dia yang cocok ni, kemarin dah tak ada dah. Kemarin pukul 4 pagi. Tarikh bila dah lain dah. 4 pagi ni aku buat apa? Kemarin 4 pagi buat apa? Tak sama dah. Kenapa hang bawa tu? Sebenarnya marah tu di sini. Di situ kejadian saja. Papa ni meluat dekat aku bang. Tanya nak mana? Okey. Hidup. Bila ada hidup,
maka adalah kehidupan. Kehidupan ni kita tahu pada situasi, keadaan. Okey? Bila dia hidup, baru dia ada kehidupan. Kehidupan ni bersalah-salahan. Okey? Tak sama. Kehidupan ni bersalah-salahan. Situasi terpecah kepada berbagai-bagai apaan. Okey? Situasi yang lagu mana? Aku pelangak dah minggu lepas ni tahun lepas ni Din. Oh, aku tak jumpa nak 7 bulan dah. Aku pelangak. Jadi guna kaki aku potong sebelah. Susah sikit lah nak jalan. Situasi dia takkan sama. Susah duit itu ini situasi tak sama. Tapi situasi ni tak berkekalan. Hang putih kaki pun. Kawan kau dah kemenangan putih kaki. Dalam okey contoh 15 tahun sudah. Duduklah dalam rumah Sat dalam 5 bulan, 6 bulan. Tengah dia nak kering, tengah dia nak ni. Lari suruh batu pakai gigi lepas tu jalan. Dah jadi rutin. Dia sedap dia terak kaki. Tapi taklah sebeban macam mana minggu pertama. So bermakna minggu pertama kena potong kaki tu, kencing manis ke apa semua tu, tak samalah beban dia setelah time is healed. Faham tak? Time heal. Bila masa tu pelan lama pelan ni dia jadi terbiasa. Siap-siap diam tak ada beban dah tarak kaki. So nak cerita ni, hidup, kehidupan, suasana tu tak kekal. Yang membuat benda tu jadi kekal, jadi terbakar, nafsu lah. Kemarin dia curi kasut hari ni, hanya jumpa duk angat lagi. Sebab apa? Sebab benda ni duk ada di sini. Ni. Itu sebab kita kenal tasawuf. Iaitu mengenal hakikat. Hakikat itu bercerita tentang nafsu-nafsi. Iaitu amarah lama marhamah rodiyah kamarah mardiyah. Ni amarah lama marhamah sanubari rodiyah kamarah mardiyah nurani. So pasal dia sehari Yun sehari, kalau bila Yun dah habis relax, dia nak cerita sebab 20 kat bawah. Ni aku cerita bab-bab belakang lagi lah. So hari ni inilah diri kita. Harus adalah ni. Yang kita nak kenal diri, nak mengenal diri tu, dia tak nak kenal langsung dengan hak ni. Wajah dia dari janin lagi belum berupa, dia duk ingat Tuhan dah. Duk dalam perut ibu. Bunyi dah mak kata. Ya, nanti beranak dah kan mengandung tapi tak bunyi lagi. Satu masa tu duk cek bergut dah. Itu hidup. Baru hidup dalam janin tu, belum ada kehidupan dia. Alam perut tu adalah 53 alam. Tapi kehidupan dia tu hak macam lah ni tak ada lagi lah. Tapi masa dia janin tu belum berupa, dia sudah duk. Itulah dah imun, tak putus-putus sampai anak mampu elok. Bila dia keluar ni baru ada rosyun, nafas dia masuk keluar ni memuji, tak berhenti-henti. Yang kita ni, kita nak tahu yang tu lah. Bila kita tahu lah kerja dia. Dia puji apa? Dia puji apa? Nafas ni apa dia? Dan dia continuously. Dah budak kita dah mengenal ni, kita nak dengar orang kata tak betul kalau tak ada syariat ni, mengaji tinggi-tinggi tak ada syariat ni buat apa lagi? Sebenarnya ada syariat tu apa dia cik? Dia tibai hak syarak tu. Hak 5 waktu tu bukan syariat, itu fa'ilun. Khosh daimun, khosyi'un, fa'ilun. Fa'ilun tu tu bila ditunjuk. Kalau tak betul dulu, tak betul lah. Kalau betul dulu, pasal bala tak betul. Yang ni kita cakap pasal Quran, bukan kita cakap pasal buku teks sekolah. Boleh diubah-ubah mengikut zaman peredaran ni. Sebelum kamu, semasa kamu duduk ada, dan selepas kamu. Sebab Quran tu dia ada Quran yang hadir dan Quran yang muhadas. Jadi benda-benda lagu ni ramai yang tak faham. Ngaji nak mengenal Allah,
kesudahan jatuh pada kembali kepada suasana bermasalah. Dan kita kata apa? Tak kisah, aku buat pihak. Tuhan kata semayang wajib khusyuk dan tawaduk. Untuk fa'ilun tu, faham baik-baik. Whatever reason you said, aku semayang pasal ni, pasal ni, pasal ni, pasal ni. Yang disebut tu wajib khusyuk dan tawaduk, orang tak peduli. Awak duk kira awak punya ni. Tu dia kata allazi waswisu fi sudurin nas. Awak dapat ni, nak dapat semayang yang berkekalan, yang tak putus-putus. Walau awak tidur pun tetap dia mengingati Tuhan. Walau awak makan berak, menung apa, guling, ngecik, whatever it is. I mean, any performance you do, any situation, whatever you are, kat mana, atau sedang buat apa, dia tetap tidak berpaling dan terus memuji. Dia itulah kita nak kenal. Bila kita naik dia itu, kita maklumi, kita tahulah. Kita tahulah ilmu tu, tahulah puji apa yang dia nak puji tu. Mai pula seorang tak boleh sebabnya ni kena buat aku ni. Lah, saya kata macam mana, saya kata ni azan sehari 5 kali duk sebut benda ni. Oh, masih buat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, the very point. Azan tu untuk apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua kita jawab sama. Mai kata hayya 'alas solah, kita terus lain dah. Kita tak kata hayya 'alas solah balik. Kita kata apa? La haula wala quwwata. Why you do that? Why you saying that? Kenapa you cakap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim? Pasal lepas tu pula kejayaan. Kenapa pula awak cakap awak tak berupaya? Dan awak fikir awak yang buat. Keakuan tu. Di sini masalah dia tak memahami proses tasawuf itu sendiri. Terus pergi langkah masuk makrifah. Itu sebab bila jadi terbalik, dia patah balik buat. Abdul Mu'azzam pasal dia tidak memahami tasawuf. Dia terus pergi buat keakuan dalam makrifah tu. Kita jumpa ramai sangat dah. Yang paling saya sayang sampai keluar air mata bila saya kenal pun ada. Sahabat baik saya. Dan yang baru ni pun ada. Tapi nak cakap apa? Buat macam mana? Sampai habis, terpotong tu. Terpotong tu, tak ada apa nak cakap lah. Sebab dia diuji sebegitu. Kalau yang kes macam tu kan, contoh bagi adanya sebegitu, boleh tak? Boleh. Itu yang dia ada satu kad tu. Gelap apa? Itulah kad tu, dia kena ada. Everything is. Contoh bagi adanya yang sebegitu, yang sebegitu. Tapi dari sudut tasawuf dan ni apa, kita rasa. Tapi kalau dari sudut makrifah tak ada apa lah. MPKD. Oh, MPKH. Personally mampu pergi kat hang. Apa lagi dah? Mampu pergi kat dia, mampu baru pergi kat dia. Tak apalah, baik pergi lah. Tapi aku cakap kat hampa ni sebab masalah yang kembali kepada situ balik kebanyakan terjadi disebab tak faham dengan sebenar-benar faham. Dan bila tanya balik, awak hendak ni ada orang main cerita lagu ni. Mungkin disebab protes oleh ahli keluarga atau adik-beradik atau keluarga anak-anak kita protes. Kita kembali kepada itu. Di mana nak letaknya anak, isteri dan harta sebagai fitnah bagi kamu? Kamu yang duduk di makam mana? Kalau lagu tu Yakub menangis, ambil keluar air mata, ambil rambut. Nabi Nuh cakap kat Tuhan, kenapalah kamu biar putera aku meninggal? Tuhan kata sungguhnya ada kalanya kamu mengasihi apa yang aku benci dan kamu membenci apa yang kasihi. Lagu tu dia bagi kat tu. 3-2 tak ketam. So itu lah. Hang terpaksa diam. Malas kalau yang jadi. Dan tadi aku dah buka root dia. Roots kat mana. Sebab kita tak ikut tertib pengajian. Tertib pengajian kan dah kata tadi. Umur 4 tahun dah mula bercakap tentang keberadaan Tuhan.
Jangan condemn dia. Baru ni jiran sebelah ni jadi marah dengan aku lah tak tegur. Aku balik, dia pegang anak dia kecil lagi. Baru setahun kot, setahun lebih. Aku balik dia lalu depan. Sudah. Pergi kat dia. Tu, tengok tu. Dia nak gempak anak dia, aku ni macam hantu. Tu aku tahu, buat aku ni. Saja nak dia takut. Aku cakap, pasal apa buat aku ni? Pasal dulu Azali balik, duduk depan ni. Ada seorang keluar. Ada baju dia tak cantik, baju kak dia lagi cantik. Tu dia kali dia tengok aku. Pasal apa dia kata tu kat aku? Aku tak kenal dia. Tu nak abang, karakter orang kita macam tu. Dia suka buat budak-budak jadi macam tu. Tak lawa, baju dia ni lagi lawa. Duk bagi budak-budak marah. Kita nak bagi menangis. Dah. Salam. Jadi, hari ni nak abang macam tu karakter dia. Kita buat silap. Tak sini. Bila anak kita 4, 5, 6. Dia patut solid dah. Duk pelan jadi solid. Mai umur dia 11 tahun. Okey dah. Pasal ni dia nak proses. Dia nak proses lain. Contoh dia, anak kita lahir. Contoh dia, tengok ni. Bab ni penting. Bab ni sangat penting. Umur anak setahun. Setahun ni, tak apa aku sembang bab ni, hampa tak nak ni. Boleh? Line clear. Tak payah pusing diri. Dah line clear. Okey. Setahun adalah mak, bapak. Alah, duduk tengok muka mak bapak, duduk acam mak bapak ni apa semua kan. Tu kita tanya Ji tadi, Ji adikku. Kita Ji, yang balik kerja anak kena. Dia kata apa, modek kaki dah, nampak dia. Kalau kalian tak kena, dia mula ni dah. Pasal setahun lebih, dia mula cam muka dah. So, dari 1 sampai 7, mak dengan bapak. 1 sampai 7. Masa tu aku duduk pulun Aminah, Azali yang baru tengok kadang tu. Sebab dari 1 sampai 7, aku ajak ni. Sekarang Azali 7 tahun. Bila Azali 7 tahun, sekolah. Dia punya concentration tu, cikgu, guru. Apa pun guru. Guru dia lah. Lagu ni. Takut pun kat guru. Sayang pun kat guru. Guru dia pandai bagi coklat lah apa semua baik. Dia dapat guru best. Aku cikgu aku best. Lepas tu kadang-kadang Azali macam mana okey. Hang bagus ya tak sekolah. Pasal apa? Hari ni aku kena baca ABC 25 kali. Aku kata aku boleh lah. Dia kata 25 kali kena buat. Kalau kali yang sebelah aku dah boleh. Pasal mana nak pergi 25? Nampak dia dah mula. Nampak? You cannot corrupt these people. 7. Pasal dia solid kepala dia. Cikgu. Dari 7 sampai ke 14. Cikgu lagu ni. Tak tahulah Malaysia kalau orang putih main negeri 14. Kalau Malaysia kita bubur lah 16. Sampai ke 16. Okey. Cikgu ni concentrate dia sekolah ni. Tapi aku ingat 14 kot. Dari 16 atau 14 lah. Okey lah, tak apa 14. Girlfriend, boyfriends. Tak ada cikgu lah. Girlfriend, boyfriend. Dia fokus yang ni lebih. Kebanyakan. Kalau yang tak ada basic lah. Keagamaan. Dia pada mula ada perasaan. Sebab seks punya hormon. Hormon. Dah mula ada dalam diri dia. Itu sebab bila Aminah umur 8 ke 9, cikgu ajak lepas pasal seks. Cikgu kata lelaki kena masuk dengan perempuan ni, lepas tu keluar ayak ni apa semua, dia jadi ni, dia jadi anak. Tu Aminah balik kata bohong. Kata mama kena makan banyak, bawa kembung. Mak tak boleh nak korang. Lepas pasal di sini umur ni depa tak ada nafsu masuk kata dari umur 8 sampai 9 ni depa tak ada lagi hormon-hormon yang buat dia merela lah orang kata, gatal manyang. Ni tak ada lagi. Bila cerita pasal seks tu, dia pun nampak ilmu pengetahuan. Bukan dia pun nampak something. Ni di Malaysia, umur 16 atau umur 14, sign awalan. Dia. Kita duk pegang pensel sini, bawah pun ada tu macam yang pemerih. So, jadi, maka tak kena lah pengajaran tu pada umur ni. Jadi, ya, tu ya.
Dalam aci dalam kelas duk tengok kau ni duk tengok sambil senyum aja tengok. Mula acara garpu apa semua jadi ya. Teori praktikal sekali ya. Tunggu Okey. Jadi hari ni ini yang kita nak kena faham. So di mana kita nak mengajar ilmu min Allah ni? Di sinilah waktu dia dengan bapak lah. Bukan masa dia nak konsentrate benda lain ni. Masa dia solid ni 1 sampai 7 atau 1 sampai 6.5. Atau 1 sampai 6 lah. Pasal 6 nak hantar tadika pula dah. Jadi hampa tak tahu bab tu, hampa dah miss bab tu. Mula nak hantar pergi apa orang panggil, pondok lah, itulah, ini apa semua, mengaji benda luar lah. Nasib baiklah umur-umur ni hampa mai. At least yang kata dapat, yalah aku pun terlewat, mak pak aku tak ajak aku macam ni dulu. Ni lah sebab aku main duduk depan hampa ni nak mengaji benda Allah. So that mean your generation, anak hang tak jadi lagu hang dah. Kita dulu orang tua-tua biar tak ajak anak dia buat kenal ni, biar. Sebab tu anak tak nak situ mistake paling besar. Hang kata mengenai. Nak mengajak anak masa tu lah tadi. So kita tak kacau dia bila masuk alam sekolah, kita tak tanya lah benda ni. Dia stres-stres, Mina orang call aku pasal stres. Kata Mina senang lah Mina apa ni. Aminah baca bismillah. Tuhan tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan dekat Aminah punya stres tu. Kat dia Aminah. Saya okey lah. Dah kita ada basic lah. Tu telefon sekali, bapa tak apa okey lah. Okey lah boleh buat Aminah tak stres. Dia bagi bismillah aja kat dia. Tak payah nak bagi doa panjang buat, tak payah lah. Sebab dia kenal dah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang tu. Siapa dia? Mana dia? Dia tahu. Hang ambil plug ni. Nak cas handphone kan. Hang cucuk je buang. Awak tak nyala pun. Ada lubang ya. Tak boleh. Connected to connection. Faham tak? Tak boleh lah ambil plug handphone jolok jubung duk tunggu tak nyala apa. Awak tak ada, aku pun ada energi juga. Tak boleh. Tu dia. Kepala soket jolok masuk tu. Dia tahu letak tak mana. Bila kita bagi tempat tu nak letak mana. Ini padang dia. Padang ni, tenggol dia lagu ni. Bentuk dia lagu ni. Jangan bawa kayu rugby nak kayu hoki pergi main bola sepak punya tenggol. Awak belai kat ni. Tak boleh lah. Kena ajak mengenal padang mana. Bila makrifah, permainan makrifah macam mana pula. Dah makrifat, dia jadi makrifah. Itu padang tasawuf. Jangan masuk padang tu. Bila mereka dah keluar, dia masuk makrifat kan. Aku tak boleh masuk padang tasawuf lah sebelum aku nak belah tu. Hang bawa 200 Aminah. Hang bawa 100. Saya memang rekod. Pasal apa kena bawa 200 Allah tu satu ya. Tu dah. Tak boleh masuk tasawuf, tak boleh masuk makrifah dah, tarik masuk tasawuf balik. Apa cucian dia orang ni, dia nak cuci apa kalau dah. Dia kata cuci tangan. Habis. Cuma bila depa mai tanya kita tanya, kita sembang. Tapi sebenarnya tak ada apa lah. Kalau hang ada, hang nak condemn, hang nak apa orang panggil apa? Korap mereka. Tak boleh. Masa bab dunia ni lah. Masuk bab khawli dengan fi'li tadi. Akan mereka main esok. Pasal Paul ni, lagu ni apa? Tu pasal yang ramai. Hang tanya tu yang ramai. Bukan alam diri yang lah. Nampak tak permainannya? Kita bagi kalbi dulu kat anak. Supaya dia tahu keberadaan yang ada tu. Sehingga dia tiada. Sebab kita diajak anak kita bahasa Arab. Tak ajak mengenal bahasa tu. Kita ajak anak kita bawa pergi masjid. Duduk. Ayalah solat. Tu pak dia pun jawab. La khawla wala. Cakap lagu nampak? Hak ni. La khawla wala quwata illa. Kita ajak. So anak kita pun boleh. La khawla wala quwata illa. Tapi tak tahu apa dia. Tapi kita nak ajak sebelum sebut tu. Sebelum sebut la haula wala tu, kena tahu pasal apa la haula wala. Anak turut cakap. Ya, tapi tak tanya dah pasal apa la haula wala. Nak terang pun pak tak tahu. Pak tak mengaji. Pasal ni lah pak-pak ni ban. Bila orang mengaji dengan Allah ni dia ban. Aku tengok dalam satu video tu member tu hantar Kahar Mat ke apa tu. Rasul Melayu memang. TV3 main pak main.
cakap macam apa dengan dia? Apa awak pergi rumah orang tu, dia tu ada anak murid tu. Apa perasaan anak murid dia? Kalau common sense dari segi luang sekalipun, awak pergi jumpa cikgu yang tengah mengajar, awak tak boleh condemn cikgu tu depan anak murid. Aib orang. Aib orang. Ni, dia kata, tu surah Ibrahim, ayat 4 tu. Hampa tak jawab pun ayat tu. Hampa kata tak ada nama. Tak ada nama. So how do you want me to come? Sedangkan Allah tu pun baru nama. Dia tak letak pun nama awak di situ. Macam tu punya debate awak bawa. Awak nak debate dengan orang, guna macam tu. Macam mana? Hari ni Malaysia macam tu. Mereka pergi rumah pengajian orang yang dianggap sesat, dia cakap lebih kurang cuba duduk elok. Macam di Indonesia tu ada mamat tu kan. Wawancara dengan dia. Maaf ya Pak, saya mau bertanya tentang pengajian yang Bapak bawa ini. Cakap tanya apa syok? Dia pun jawab elok. Ni bukan picoca-coca cakap lebih kurang orang apa lagi tu. Apa kata mengaji fiqah. Patutnya apa lebih tertib pada kami-kami ni. Pasal fiqah tu tinggi. Fiqah itu sangat tinggi. Makrifah ni, ilmu mengenal Allah ni paling bawah lah. Anak yang diajar oleh bapa mengaji tentang ilmu fiqah, dia pukul anak dia tu. Dia kotan. Tapi anak yang diajar mengenal Allah, dia start peluk cium dah. Dia start sayang lepas, dia start jadi member, jadi kawan. Tak lampak macam anak dengan bapa. Sebab dalil wahdaniat tu apa dia? Tengoklah. Aku terpelanting dengan mak mereka. 1 Ramadan dulu. Aku kau mereka. Okey, aku sembang tak apa. Aku kau anak-anak aku semua. Aku balik ni macam member. Dah macam member. Kalau tidak, aku dulu banyak. Mampu aku. Dia mengajar, membawa ke satu peringkat, Pengalaman, bullshit. Experience, bullshit. Everything that happened, so newness. So what got to do with yesterday story? Sebabnya pengalaman mengajar kita lah mengajar apa? Every time you falling in love like never before. Dari sudut ilmu dunia, yes. Ilmu mengenal Allah, pengalaman tak laku. Ya, Syah setuju benar tu Syah. Kalau kata Syah nak bawa trekking, masuk hutan apa semua lagu-lagu ni kan. Syah tahu laluan. Tapi Syah tahu tak apa Syah nak jumpa dalam kawasan tu. Syah tak tahu. Tayang di panggung hari. Baca kamok. Tak tahu. Jadi macam tu Syah. Benda dia, it's very simple. Kalau you cakap ilmu dunia, dia akan masuk hukum, hakam, sah, haram, batai, experience, knowledge and this and that. Which is can be thinking about. It's not. It's thinking about. Kata saya lagu ni lah, saya dah ni. Allah sedihnya, sedih apa? Aku ni. Buat penat pun cerita kat Ang yang jadi sedih lah. Biasa cerita tu Siapa? Betul tak? Saya cerita masalah Wahab kat saya. Saya kata, Wahab cerita tu, Wahab senyum, gelak. Saya kata ni, Wahab okey lah. Saya kata, sedihnya. Biasa cerita lah. Betul tak? Awak bercerita buat agama, nak bagi orang rasa bersalah, nak bagi orang rasa neraka, nak bagi orang rasa Allah, ya Allah. Apa dia? We don't go, we don't create guilty. If you want to tell about Quran, kita nak tell pasal agama, kita tell benda yang indah, benda yang best. Awak nak cerita pasal guilty ni pasal apa? Kalau Tuhan tu dah Maha Pengampun. Itu sebab pengajian fiqh macam tu. Sebab nama pun hukum hakam. Jadi yang masalah di hari ni, orang fiqh ni hitam orang makrifah. Dari sudut pandangan ilmu mereka. Tak boleh lah. Bangunan. Okey, siapa ada bisa ni apa? Ada siapa bisa duduk rumah flat? Nak tanya? Tak pun tak tanya. Ya pun tak. Ada? Ada. Ada, okey.
Okey. Okey, flat. Kalau kata ni lubang taik, paip taik turun sekali orang kata dalam rumah tu, mesti dia buat bangunan tu paip taik turun kot ni. Flat ni tandas tang ni, flat ni tandas tang ni, flat ni tandas tang ni, senanglah. Kalau tandas tang ni, piping jadi teruk lah. Okey, letak paip ni, okey lah. Turun taik, pung kot ni. Maniam ke, linggam ke, acong ke apa, turun kot ni. Okey, baik. Okey. Flat ni. Rumah hang. Rumah aku. Rumah dia. Kalau rumah hang tak TV kot ni, takkan rumah aku nak tak kot tu juga. Tak kalimah bismillah hang ni. Aku ni tak atas pintu ke atas apa. Ada ni dalam rumah dia kalau ni turun tirai dia lain. Turun tirai lain. Takkan hang nak naik satu belat ni? Pasal apa turun tirai hang mana ni? Saya masuk kan. Assalamualaikum. Ya, ni siapa dia ni? Saya duduk flat bawah. Nama saya Aziz. Saya masuk saya tak suka ni kalau warna ni tak kena ni. Warna ni tak kena. Mai turun tengok rumah saya mana. Tak boleh. Cakap lagu tu. Dalam rumah orang tu lagu tu lah. Piping dia mungkin sama. Awak nak cakap bab agama, okey. Tapi apa dia? Usul kah fiqh kah tasawuf? Hey, where have you been? Main bola. Anissa main ke tengok lah? Main. Anissa main.